Syairul, Assalamualaikum dan salam hormat. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini meluluskan pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Sarawak 2020 pada persidangan mesyuarat kedua bagi penggal kelima Dun Sarawak ke-18 yang memasuki hari keempat hari ini. RUU berkenaan bertujuan menurunkan umur layak mengundi dan menjadi adun dari umur 21 tahun kepada 18 tahun seiring dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan pada Julai tahun lalu dan bagi mengtakrifkan definisi penduduk negeri. Pindaan RUU yang dibentangkan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Hamzah mendapat sokongan lebih daripada 2/3 majoriti dengan hanya 9 ahli Dewan Undangan Negeri yang menentang. RUU berkenaan pada asalnya telah dibentangkan pada hari kedua persidangan DUN Selasa lepas. Namun Speaker DUN, Datuk Amar Muhammad Asfi Awang Nasar membuat keputusan untuk menunda RUU berkenaan berikutan terdapat anomali yang perlu diperbetulkan. Pindaan RUU tersebut mendapat undian 2/3 adun bertujuan mengutamakan rakyat Sarawak sahaja sebagai ahli tanpa sebarang kelonggaran. Pindaan ini diambil kira selepas menyaksikan beberapa wakil rakyat negeri lain yang bukan penduduk asal menjadi wakil rakyat penduduk di negeri lain. That's why we have that two limbs. One thing, you must be a citizen. The other thing, if you're born in Sarawak, must be either one of your parents to be a Sarawak kid, both or either one. If you are not born in Sarawak, because now you can see a lot of Sarawakians are working overseas in the oil industry. They are diplomats. They will stay 20 years, 30 years outside. But they are Sarawak kids. Beliau menjelaskan perkara tersebut kepada media di Kuching. Kerajaan negeri dalam proses mengumpul data bersama pihak berkepentingan bagi menyediakan pelan pusat perkhidmatan bagi Nanga Ngungun di Gemah. Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh memberitahu pusat tersebut turut memberi perkhidmatan bagi Pekan Gemah dan Pekan Nangadap. Datuk Len Talif Saleh menambah bagi Pekan Nanga Sengayan yang berdekatan dengan Bandar Kanawit, penduduk Pekan Sengayan boleh mendapatkan perkhidmatan daripada Bandar Kanawit. Datuk Len Talif menjawab soalan yang dikemukakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah pada sesi soal jawab di persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini. Beliau menjelaskan faktor yang menyebabkan Nanga Ngungun dipilih sebagai pusat perkhidmatan kerana ia terletak di simpang Jalan Baru Sibu dan Kapit, di samping ia terletak di antara Kanawit dan Song. Tambahnya pusat itu juga terletak kurang daripada 10 km dari Pekan Nangadap dan Pekan Ngemah. Program siasat Tok Sarawak berjaya menjana sejumlah RM681,000 setakat ini dalam usaha mendepani kesan pandemik COVID-19 khususnya dalam industri pelancongan negeri. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting menyatakan jumlah ini diperoleh menerusi 569 pakej pelancongan yang dijual kepada lebih 3,000 pelanggan. Datuk Sebastian Ting turut memaklumkan siasat Tok Sarawak menawarkan subsidi sehingga 50% kepada pakej-pakej yang ditawarkan sejak pertengahan Ogos lalu. Beliau berkata demikian di persidangan DUN di Kuching hari ini. Dalam persidangan yang sama, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu Dewan bahawa satu kajian khusus telah diadakan bagi menilai semula cadangan persepadanan semula kawasan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Ujarnya kajian ini perlu bagi membolehkan pelan dan strategi yang lebih berkesan dan cekap dari segi kos perkhidmatan dan keberkesanan dalam pentadbiran. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menjelaskan DBKU mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk mengurus kawasan terlibat jika persepadanan semula dilaksanakan mengikut jarak pusat pentadbiran. Belanjaruan Sarawak 2021 disifatkan sebagai inklusif dan menepati keperluan semasa, terutama dalam menghadapi cabaran ekonomi berikutan penularan pandemik COVID-19. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, belanjaruan terbabit jelas memperlihatkan kesesuaiannya dengan situasi semasa, khususnya dalam mendepani isu berkaitan dan kewujudan keperluan luar biasa susulan penularan pandemik itu.
Dalam satu kenyataan media, beliau memberitahu kejayaan Kerajaan Sarawak dalam membentangkan belanjawan negeri bersama lebihan belanjawan atau surplus juga membuktikan amalan sistem pengurusan keuangan yang baik yang jelas memperlihatkan persiapan rapi menghadapi fasa pasca COVID-19. Ini turut meletakkan Sarawak di landasan tepat untuk terus menarik pelaburan antarabangsa selain meningkatkan keyakinan institusi keuangan asing terbabit dalam pembangunan pelbagai sektor industri. Datuk Seri Alexander yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memberitahu Belanjawan Negeri Sarawak 2021 turut memperlihatkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat melalui penyediaan kerja-kerja pengukuran tanah hak milik adat Bumiputera, dana pinjaman membina dan membaik pulih rumah panjang serta menaik taraf sekolah usang, khususnya di kawasan luar bandar. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Syarul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nur.